again, people. Welcome back to my channel. As usual, please don't forget to subscribe and like. And sekiranya kamu melihat video ini di TikTok atau di Facebook atau mana-mana social media, video yang sepenuhnya adalah di YouTube channel saya yang mana link diberi di bahagian description ya. Dan terima kasih, thank you, sia-sia kerana menyokong kerja saya melalui Buy Me Coffee yang mana websitenya link diberi di bahagian description di bawah video ini ya, dan juga di bahagian description di social media saya lah. So hari ini apa yang saya nak bercerita, okey. Jadi saya ternampaklah satu berita yang mana gabungan 30 pertubuhan masyarakat sivil ya menggesa Peguam Negara Dusuki Mokhtar menjelaskan mengapa ahli perniagaan Nicky Liao diberikan pelepasan tanpa pembebasan DNAA dalam kes pengubahan wang haram yang melibatkan 36 juta ringgit. Mereka mempersoalkan mengapa Jabatan Peguam Negara AGC menerima representasi Liao. Apakah pertimbangan yang membawa kepada keputusan tersebut dan sama ada 26 pertuduhan itu boleh dikemukakan semula. Ahli perniagaan Nicky Liao diberikan pelepasan tanpa pembebasan DNAA terhadap 26 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan lebih 36 juta ringgit selepas AGC menarik balik kes tersebut susulan surat representasi yang dikemukakan bagi pihaknya. Peguam dia Rajpal Singh berkata, kes berkenaan melibatkan dakwaan pengisytiharan cukai yang lebih rendah daripada jumlah sebenar, bukannya kegiatan penipuan atau kegiatan memperdaya mangsa. Jadi Rajpal berkata kes tersebut berpunca daripada dakwaan bahawa Liao gagal mengisytiharkan sepenuhnya cukai pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Liao dilaporkan telah menjelaskan tunggakan cukai berjumlah RM400,000 kepada LHDN bagi menyelesaikan pertuduhan berkaitan pengemukaan borang nyata cukai yang tidak tepat. Tapi ada satu perkembangan penting yang perlu disebut sejak kenyataan 30 NGO itu dikeluarkan. AGC kemudian menjelaskan bahawa Nicky Liao membayar kompaun 10 juta ringgit pada 29 Mei 2023 dan pada 15 Jun 2023 mahkamah dilaporkan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh DAA, bukan sekadar DNAA, terhadap kesemua 26 pertuduhan. Perbezaan ini sangat besar jika benar DAA pertuduhan yang sama pada asasnya tidak boleh begitu sahaja dihidupkan semula. Maka persoalan sekarang lebih serius. Mengapa pendakwaan jenayah bernilai lebih 36 juta ringgit berakhir dengan kompaun 10 juta dan pembebasan penuh tanpa perbicaraan. 36 juta ringgit, 26 pertuduhan, kompaun 10 juta. Adakah ini keadilan atau jalan keluar untuk mereka yang berkemampuan? Sebagai pembukaan, apakah yang sebenarnya berlaku? Okey, saya akan mulakan dengan fakta asas lah. Nicky Liao atau nama sebenarnya Liao Sun Hee didakwa pada 12 April 2022 di Mahkamah Session Shah Alam.
Beliau menghadapi 26 pertuduhan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4 AMLA. Nilai keseluruhan wang yang dikatakan terlibat melebihi 36 juta ringgit. Tarikh perbicaraan telah ditetapkan sepanjang Julai, Ogos dan September 2023. Peguamnya kemudian menghantar surat representasi yang bertarikh 15 Disember 2022 dan April 2023. Menurut penjelasan AGC yang baru dikeluarkan, representasi tersebut diterima dan suatu tawaran kompaun 10 juta dibuat. Kompaun itu dikatakan dibayar pada 29 Mei 2023. Pada 15 Jun 2023, kesemua 26 pertuduhan ditarik balik dan Mahkamah Session dilaporkan memberikan pelepasan dan pembebasan. Tetapi selama lebih 3 tahun orang ramai tidak diberikan penjelasan terperinci mengenai penyelesaian tersebut. Hanya selepas 30 pertubuhan masyarakat sivil membangkitkan isu ini, barulah maklumat tentang kompaun 10 juta diumumkan kepada masyarakat. Fakta mengenai kompaun dan tarikh-tarikh tersebut dinyatakan dalam penjelasan AGC yang dilaporkan oleh Mail Free Malaysia Today. Okey. Isu ini bukan semata-mata sama ada Nicky Liau bersalah atau tidak. Itu hanya boleh diputuskan melalui proses undang-undang yang adil. Isunya ialah bagaimana 26 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan lebih 36 juta ringgit boleh berakhir dengan kompaun 10 juta dan pembebasan penuh, tanpa rakyat diberikan penjelasan selama 3 tahun. Jadi saya hendak menekankan di sini, kita tidak meminta AG menghukum seseorang melalui sidang media. Kita meminta AG menerangkan mengapa satu pendakwaan awam yang sangat serius telah dihentikan. Yang kedua jangan kelirukan DNAA dengan DAA. Ini bahagian yang sangat penting. DNAA ialah discharge not amounting to an acquittal. Tertuduh dilepaskan tetapi tidak dibebaskan sepenuhnya. Tiada keputusan bahawa tertuduh bersalah atau tidak. Tiada juga keputusan bahawa tertuduh tidak bersalah. Pertuduhan secara prinsip boleh dibawa semula tertakluk kepada undang-undang dan keadaan kes. Di bawah Seksyen 254-3 Kanun Tata Cara Jenayah, pelepasan tidak menjadi pembebasan, melainkan mahkamah mengarahkan sebaliknya. Okey. Apakah pula DAA? DAA ialah discharge amounting to an acquittal. Tertuduh dilepaskan dan dibebaskan. Okey. Prosiding itu mencapai pengakhiran yang jauh lebih muktamad. Perlindungan terhadap perbicaraan berulang termasuk prinsip dalam perkara 7/2 Perlembagaan Persekutuan mungkin terpakai. Okey. Menurut laporan yang terbaru, perintah yang diberikan kepada Nicky Liau ialah DAA, bukan DNAA. Jadi pertanyaan 30 NGO tentang sama ada 26 pertuduhan boleh dikembalikan perlu dijawab dengan lebih tepat. Apakah perintah sebenar yang direkodkan oleh mahkamah? Adakah DNAA atau DAA? Jika DAA, atas alasan apakah pihak pendakwaan meminta atau tidak membantah pembebasan penuh? Adakah DAA diberikan kerana kes telah berkompaun secara sah? Apakah akibat Seksyen 92/4 AMLA terhadap kemungkinan pendakwaan semula? Di bawah Seksyen 92/4 AMLA,
apabila sesuatu kesalahan telah dikompaun, pendakwaan tidak boleh dimulakan berhubung kesalahan tersebut terhadap orang yang menerima kompaun itu. Teks undang-undang boleh dirujuk ya melalui Akta 613 yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia. Kalau ini benar-benar DAAA selepas kompaun, jangan lagi beri gambaran ya bahawa 26 pertuduhan itu sedang tidur dan boleh dikejutkan semula. Beritahu rakyat dengan jujur, adakah kes ini sebenarnya sudah ditutup secara muktamad? Ya, adakah kompaun itu dibenarkan oleh undang-undang? Jawapannya secara prinsip memang ya. Seksyen 92 AMLA ya memberikan kuasa kepada pihak berkuasa membawa satu pihak yang berkuasa yang berwibawa, okey, atau agensi penguatkuasaan dengan persetujuan pendakwa raya untuk mengkompaun kesalahan di bawah akta tersebut. Maka kita perlu berlaku adil lah ya. Kompaun ya bukan sesuatu yang dicipta khas untuk kes Nicky Liao. Undang-undang memang menyediakan mekanisme kompaun. Penyelesaian melalui kompaun tidak semestinya haram atau salah atau betul atau salah lah. Jadi tidak semua kes ya mesti berakhir dengan perbicaraan dan penjaraan. Tetapi ya kewujudan kuasa tidak menjawab sama ada kuasa itu digunakan secara betul. Ada 4 soalan berasingan, okey? Adakah AGC mempunyai kuasa? Kedua, apakah faktor yang dipertimbangkan? Adakah keputusan itu selaras dengan polisi dalam kes-kes lain? Yang keempat, adakah hasilnya memenuhi kepentingan awam? Ini yang penting ya. Jangan jawab kritikan dengan berkata, undang-undang memberikan kami kuasa. Itu bukan jawapan. Semua kuasa awam ya mesti digunakan untuk tujuan yang sah, berasaskan pertimbangan yang relevan dan tanpa pilih kasih. Kita kena bezakan ya kesalahan kuasa. Bolehkah kompaun ditawarkan? Kewajaran keputusan. Patutkah kompaun ditawarkan dalam kes khusus ini? Ketelusan proses. Mengapa jumlah dan syarat itu dipilih? Kesaksamaan. Adakah orang lain menerima layanan yang setara? Mengapa 10 juta ringgit? Inilah persoalan paling mudah yang akan difahami oleh rakyat semua ya. Jika nilai yang dikatakan terlibat melebihi 36 juta, bagaimana angka 10 juta dikira? Adakah 10 juta itu satu penalti bersih? Adakah ia termasuk nilai harta yang dilucut hakkan? Apakah harta yang dilucut hakkan? Berapakah nilai pasarannya? Apakah yang dimaksudkan dengan dilucut hakkan bond? Okey. Berapakah jumlah keseluruhan yang benar-benar diperolehi oleh kerajaan? Adakah wang 36 juta yang menjadi subjek pertuduhan telah dipulihkan? Jika hanya 10 juta dibayar, apakah yang berlaku kepada bakinya? Adakah 36 juta ialah jumlah keseluruhan transaksi, hasil aktiviti haram atau wang yang dianggap telah dicuci? Apakah formula yang digunakan ya bagi setiap satu daripada 26 pertuduhan itu? Ya, jangan tersilap ya mengatakan bahawa 10 juta semestinya lebih murah daripada 36 juta. Kerana sifat 36 juta perlu dilihat berdasarkan setiap pertuduhan. Namun AGC mesti menerangkannya. 10 juta ya bukan wang kecil. Tetapi isu keadilan bukan sama ada ya jumlah itu besar pada pandangan orang biasa.
Isunya sama ada jumlah itu sepadan dengan keseriusan 26 pertuduhan dan lebih 36 juta yang didakwa terlibat. Dan kalau seseorang tertuduh mencuci 36 juta, lalu kesnya boleh diselesaikan dengan 10 juta, kita sebagai rakyat berhak bertanya, apakah mesejnya bahawa jenayah kewangan hanya satu risiko perniagaan? Kalau tertangkap, runding dan bayar. Perlu juga ya dibandingkan dengan penalti jika sabit. Pada masa material, kesalahan Seksyen 4 AMLA membawa hukuman yang sangat berat. Selain kemungkinan pemenjaraan, struktur denda dikaitkan dengan gandaan nilai hasil aktiviti haram atau suatu jumlah minimum statutory. Oleh itu ya, AGC perlu menunjukkan bagaimana ya 10 juta dianggap mencukupi dan berkadar. Jangan campur adukkan ya dengan kompaun, pemulangan hasil jenayah, lucut hakkan aset, denda selepas sabitan. Keempat-empatnya bukan perkara yang sama. Apakah kandungan representasi? Representasi ialah permohonan daripada pihak tertuduh kepada agensi untuk menarik balik pertuduhan, mengurangkan pertuduhan, mengkaji semula pertuduhan, menerima penyelesaian alternatif, atau mempertimbangkan fakta dan undang-undang tertentu. Representasi bukan sesuatu yang luar biasa. Setiap tertuduh berhak membuat representasi. Tetapi penerimaan representasi tidak boleh menjadi kotak hitam. AGC ya tidak semestinya perlu mendedahkan strategi pendakwaan, identiti saksi terlindung, maklumat risikan, bahan yang boleh membahayakan siasatan lain, komunikasi yang dilindungi undang-undang. Namun ya, AGC masih boleh memberikan alasan umum yang bermakna. Adakah terdapat kelemahan pada rantaian bukti? Adakah kesalahan asas atau predicate offences sukar dibuktikan? Adakah saksi tidak lagi tersedia? Adakah berlaku isu penerimaan dokumen? Adakah wang dan aset telah dipulangkan atau dilucut hakkan? Adakah terdapat kerjasama tertuduh dengan pihak berkuasa? Adakah kompaun dianggap lebih baik daripada risiko perbencaraan? Adakah terdapat faktor mitigasi yang luar biasa? Adakah keputusan dibuat kerana bukti tidak lagi memberikan prospek sabitan yang munasabah? Kita tidak meminta AGC mendedahkan setiap halaman surat representasi. Kita meminta alasan yang cukup ya supaya rakyat dapat memahami keputusan yang dibuat atas nama mereka. Kuasa pendakwa raya bukan kuasa tanpa sempadan. Okey. Perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan kita memberikan pendakwa raya budi bicara untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan prosiding jenayah. Tetapi ya, budi bicara tidak bermaksud tidak perlu memberikan penjelasan. Bebas daripada prinsip undang-undang. Bebas bertindak secara sewenang-wenangnya. Bebas melayan dua orang yang serupa secara berbeza tanpa alasan. Bebas daripada penelitian masyarakat dan parlimen. Kuasa itu ya diberikan ya sebagai amanah awam. Pendakwa raya ya bukan peguam persendirian kerajaan. Beliau mempunyai tanggungjawab lebih luas ya terhadap keadilan, kepentingan awam, hak tertuduh, hak mangsa, integriti di sistem kehakiman kita, keyakinan rakyat ya terhadap kedaulatan undang-undang kita. Perkara 145-3 memberikan kuasa kepada pendakwa raya
Tetapi ia tidak mencipta sebuah bilik gelap yang tidak boleh dimasuki cahaya accountability. Dan kebebasan pendakwaan tidak bermaksud kebebasan daripada memberikan alasan. Sebaliknya, lagi bebas kuasa itu, lagi tinggi tanggungjawab dia untuk menunjukkan bahawa ia digunakan secara konsisten dan berprinsip. Mahkamah Persekutuan dalam kes Vigny Alfred Raj lawan Public Prosecutor membincangkan operasi Seksyen 254 CPC serta hubungan kuasa pendakwa raya dengan peranan mahkamah. Keputusan itu boleh dibaca melalui e-law, kamu carilah. Mengapa pengubahan wang haram begitu serius? Okey. Pengubahan wang haram bukan sekadar memindahkan wang dari satu akaun ke akaun yang lain. Ia boleh berfungsi untuk menyembunyikan hasil penipuan, menyamarkan keuntungan rasuah, membiayai organisasi jenayah, menyembunyikan hasil perdagangan dadah, menyalurkan keuntungan penyeludupan, memasukkan wang haram ke dalam ekonomi yang sah, menggunakan syarikat, hartanah atau akaun bank untuk membersihkan jejak wang. Apakah kesan dia kepada masyarakat? Mangsa penipuan kehilangan simpanan. Perniagaan sah tidak dapat bersaing. Institusi keuangan terdedah kepada penyalahgunaan. Wang haram membeli pengaruh politik dan perlindungan. Keyakinan pelabur terhadap sistem keuangan terjejas. Malaysia boleh dilihat sebagai tempat wang haram boleh dirundingkan penyelesaiannya. Pengubahan wang haram ialah sistem peredaran darah bagi jenayah terancang, okey? Kalau kita hanya memburu jenayah asal tetapi membenarkan wangnya dibersihkan, kita tidak mematikan jenayah, kita membiayainya, okey? Persoalan layanan dua darjat ini. Saya tidak menuduh rasuah atau campur tangan, tetapi adalah sah untuk menyoal persepsi layanan yang tidak sama rata. Jadi saya nak tanyalah, berapa ramai tertuduh AMLA biasa pernah ditawarkan kompaun selepas 26 pertuduhan difailkan? Apakah kriteria kelayakan untuk membuat penyelesaian seperti ini? Adakah kompaun biasanya ditawarkan sebelum atau selepas pertuduhan? Adakah tertuduh yang tidak mampu mengupah pasukan peguam besar memperoleh peluang yang sama? Adakah kes melibatkan jumlah lebih kecil juga diselesaikan dengan kadar yang sama? Berapa banyak kes pengubahan wang haram di kompaun sejak 2020? Berapakah jumlah pertuduhan, nilai transaksi dan kompaun dalam setiap kes? Mengapa penyelesaian ini tidak diumumkan ketika berlaku pada tahun 2023? Keadilan bukan sahaja mesti dilakukan, ia mesti kelihatan dilakukan. Apabila orang miskin diheret melalui keseluruhan proses, tetapi orang kaya boleh menulis representasi, membayar kompaun dan pulang dengan pembebasan penuh, kerajaan mesti menunjukkan bahawa perbezaan itu berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kemampuan. Jadi saya hendak memperingatkanlah persoalan layanan dua darjat ini bukan pertuduhan bahawa Nicky Liao pasti bersalah. Persoalannya ialah sama ada akses kepada keadilan dan kelonggaran pendakwaan diberikan berdasarkan prinsip yang sama kepada semua orang. Penjelasan AGC masih belum mencukupi. AGC mengatakan keputusan dibuat selepas penelitian menyeluruh.
berdasarkan undang-undang secara bebas tanpa campur tangan luar dengan pembayaran kompaun dan melucut hakkan tertentu. Masalahnya, ini masih berbentuk kesimpulan, bukan alasan. Contohnya lah, kami telah meneliti tetapi tidak memberitahu apa yang ditemui. Kami bertindak mengikut undang-undang tapi tidak menjelaskan mengapa satu pilihan menggunakan berbanding pilihan lain. Tiada campur tangan. Perlu disokong ya dengan proses membuat keputusan yang boleh diyakini. Kompaun 10 juta dibayar. Tidak menerangkan formula jumlah tersebut. Aset telah dilucut hakkan. Ini tidak menyatakan jenis dan jumlah nilainya. Ya, rakyat tidak meminta slogan pentadbiran tahu. Rakyat meminta alasan. Kami sudah meneliti. Itu bukan alasan. Itu hanya mengumumkan bahawa satu proses kononnya telah berlaku. Persoalan foto ya bersama dengan Perdana Menteri. Laporan media turut mengaitkan kontroversi ini ya dengan penyebaran gambar Niki Liao bersama Perdana Menteri. Kita juga perlu berhati-hati, okey? Gambar bersama tidak membuktikan hubungan sulit. Gambar bersama tidak membuktikan campur tangan. Seorang tokoh awam mengambil ribuan gambar dengan pelbagai pihak. Tidak adillah membuat kesimpulan jenayah semata-mata berdasarkan sekeping gambar. Tetapi dalam pentadbiran awam, persepsi juga perlu diuruskan. Kerajaan boleh menjawab secara mudah bila gambar itu diambil, dalam acara apa, siapa yang mengatur pertemuan. Adakah Perdana Menteri mengetahui identitinya ketika itu? Adakah pernah berlaku komunikasi berkaitan kesnya? Saya tidak akan mengatakan sekeping gambar yang membuktikan campur tangan. Itu tidak bertanggungjawab. Tetapi apabila kes telah diselesaikan secara senyap dan gambar dengan kepimpinan tertinggi tersebar, ketelusan ialah satu-satunya cara untuk mematikan syak wasangka. Apakah penjelasan yang patut diberikan oleh Attorney General kita? Kita minta AG menjawab sekurang-kurangnya perkara berikut ya. Pertama, adakah Perintah 15 Jun 2023 itu DNAA atau DAA? Siapakah yang membuat keputusan menerima representasi tersebut? Apakah faktor utama yang menyebabkan perbicaraan tidak diteruskan? Adakah bukti pendakwaan mempunyai kelemahan material? Mengapa kompaun dipilih selepas 26 pertuduhan telah difailkan? Bagaimanakah kompaun 10 juta dikira? Agensi manakah yang menawarkan kompaun itu? Adakah persetujuan bertulis pendakwa raya diberikan di bawah Seksyen 92 AMLA? Apakah aset, bond atau wang lain yang dilucut hakkan? Berapakah jumlah keseluruhan yang diperolehi oleh kerajaan? Adakah mana-mana wang yang didakwa terlibat dikembalikan kepada mangsa? Adakah semua 26 pertubuhan diliputi oleh satu kompaun? Apakah status kesalahan asas yang dikaitkan dengan wang tersebut? Adakah mana-mana individu atau syarikat lain masih disiasat? Adakah pertuduhan yang sama boleh dibawa semula selepas kompaun dan DAA? Mengapa keputusan ini tidak diumumkan pada tahun 2023? Apakah garis panduan AGC bagi menerima representasi dalam kes yang berprofil tinggi? Berapa banyak kes AMLA lain telah dikompaun selepas pertuduhan difailkan? Adakah tiada campur tangan politik atau pihak luar? Bagaimana kebebasan itu dipastikan? Adakah AGC bersedia menerbitkan alasan ringkas bertulis tanpa mendedahkan maklumat sensitif?
Ya, reformasi yang kita perlu tuntut, okey? Isu ini ya tidak patut berakhir dengan kemarahan terhadap seorang individu sahaja. Alasan bertulis bagi kes berkepentingan awam. AJC perlu menerbitkan alasan ringkas ya apabila pertuduhan berprofil tinggi dihentikan. Kes melibatkan jumlah wang awam atau hasil haram yang besar. Tertuduh ialah tokoh politik atau individu yang berpengaruh. Kes berakhir melalui kompaun selepas pertuduhan difailkan. Garis panduan representasi. Terbitkan kriteria ya seperti kekuatan bukti, kepentingan awam, tahap kerjasama tertuduh, pemulihan aset, kesan kepada mangsa, ya, rekod yang terdahulu, keseragaman dengan kes lain, sebab kompaun lebih sesuai daripada pendakwaan. Juga laporan tahunan pendakwaan ya. Laporan perlu menyatakan jumlah representasi yang diterima, jumlah representasi yang diluluskan, jumlah pertuduhan ditarik balik, jumlah DNAA, jumlah DAA, jumlah kes di kompaun, jumlah wang dan aset yang dipulihkan, tempoh kes yang masih bergantung selepas DNAA. Maklumat boleh di anonymumkan ya, di anonymous bagi kes biasa, tetapi kes berkepentingan awam wajar diperincikan. Ini yang paling penting, pemisahan AG dan pendakwa raya. Kes ini ya sekali lagi menunjukkan mengapa Malaysia memerlukan pendakwa raya yang bebas daripada fungsi penasihat undang-undang kerajaan. Dilantik melalui proses yang lebih telus, tertakluk kepada mekanisme pelaporan, tidak dilihat ya sebagai mempertahankan keputusan eksekutif, tetapi ya pemisahan jawatan sahaja tidak memadai. Jika pendakwa raya baru masih boleh menghentikan kes tanpa alasan, masalah yang sama akan berterusan. Jawatan kuasa semakan dalaman. Bagi kes besar keputusan tidak wajar bergantung kepada seorang pegawai sahaja. Satu panel kanan boleh menilai representasi. Konflik kepentingan mesti diisytiharkan. Alasan dan bahan pertimbangan mesti direkodkan. Rekod itu boleh diaudit secara institusi. Sebelum saya menghabiskan isu ini ya, Nicky Liao berhak kepada proses yang adil. Beliau juga ya tidak boleh dianggap bersalah hanya kerana pernah didakwa. Tetapi rakyat turut mempunyai hak ya untuk mengetahui mengapa pendakwaan yang telah dimulakan oleh negara dihentikan. Isu-isunya bukan sama ada 10 juta itu banyak. Isunya ialah bagaimana negara menilai 26 pertuduhan melibatkan lebih 36 juta. Mengapa kompaun dipilih dan mengapa pembebasan penuh diberikan. Jika bukti lemah, katakan bukti lemah. Jika saksi gagal, katakan saksi gagal. Jika kompaun dan melucut hak kan memberi hasil terbaik kepada negara, tunjukkan pengiraannya. Jika tiada campur tangan, tunjukkan proses yang menjamin kebebasan itu. Tetapi ya, janganlah berlindung di sebalik ayat bahawa pendakwa raya mempunyai budi bicara. Budi bicara bukan lesen untuk berdiam diri. Ia adalah amanah yang mesti dijelaskan. Dalam negara yang berhukum ya, orang kaya tidak boleh membeli kesucian. Kompaun ialah penyelesaian undang-undang, bukan mesin basuh reputasi. Dan jika pembebasan penuh telah diberikan, jangan lagi biarkan rakyat percaya ya bahawa pertuduhan itu mungkin dibawa kembali. Beritahu ya dengan terang.
Adakah kes ini telah ditutup selama-lamanya? Siapa yang membuat keputusan itu? Dan mengapa? Ketelusan tidak merosakkan institusi pendakwa raya. Ketelusanlah yang menyelamatkan institusi itu daripada kecurigaan bahawa terdapat satu undang-undang untuk rakyat biasa dan satu lagi jalan keluar untuk mereka yang mempunyai wang, kuasa dan hubungan. Inilah dia isunya tentang kes Nicky Liao. Okay? Jadi saya berharap supaya rakyat berfikir tentang apa yang saya cakapkan. Okay people, that's all for today. See you again. Bye.